A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, Alhamdulillah. Apa khabar semuanya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria. Kita masih lagi berada dalam suasana PKP 3.0. Hari ini kita dah masuk hari yang ketiga. Ya, bersempena hari ini adalah hari Khamis, malam Jumaat. So ini dah maghrib, bermakna dah masuk waktu Jumaat. Jadi Alhamdulillah kita melihat banyak reaksi-reaksi positif daripada kalangan masyarakat melaksanakan bacaan Yasin secara berjemaah, kan. Bahkan hari-hari baca Yasin tak ada masalah, kan. Ada orang dia mengatakan apa ni baca Yasin, apa pula masalah baca Yasin, baca ayat Quran, kan. Eloklah baca Yasin daripada tidur je. Kan. Yang ngutuk semua tu, yang ngomen semua tak baca apa-apa pun, kan. Orang marah pula orang baca Yasin. Jadi tak ada masalah baca Yasin, baca jugalah, kan, Al-Quran keseluruhannya. Sebab Al-Quran ni luas, bukan setakat surah Yasin sahaja. Namun Yasin adalah hati Al-Quran, maka tak ada masalah untuk kita membaca surah Yasin. Selain daripada malam Jumaat, baca jugalah pada malam-malam lain. Kita doakan agar Allah Ta'ala mengembalikan dunia ini, Malaysia khususnya, kita nakkan suasana yang seperti dulu. Boleh jalan, kan seronok, tuan-tuan, kan. Seronok jalan, nak pergi pantai boleh pergi, kan. Nak pergi mana-mana boleh pergi. Nak pergi shopping mall boleh pergi. Ini shopping mall buka tapi orang tak boleh nak pergi. Apa makna buka? Kan saya pun muskil juga, kan. Baik tutup aja. Jadi macam-macam lah, kan. Reaksi pada masa sekarang ini, khususnya dalam fatrah-fatrah pandemik ni. Jadi kita mendoakan tuan-tuan yang mana yang telah kena musibah COVID-19 ini, saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tuan-tuan haji dan hajah, para jemaah yang dirahmati lagi dimuliakan, dalam keadaan yang baik, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala musibah yang terkena kepada diri, dan tabahlah dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya pun makhluk Allah. Covid, virus, apa semua ni pun ujian Allah, semuanya makhluk Allah juga. Jadi kepada Allah jugalah kita mengharapkan pertolongan, kepada Allah jugalah kita mengharapkan ihsan dan juga belas kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidaklah memberikan bebanan khususnya ke atas dia sendiri, ahli keluarga dan sebagainya, kan. Bukan setakat beban sakit apa semua, kan. Susah hati pun beban juga, kan. Susah hati dengan tak boleh nak kerja, tiba-tiba diuji pula dengan kena pula positif COVID-19 dan sebagainya. Jadi ini semua adalah ujian Allah. So kita hendaklah tabah, redha, dan juga kita kena berdoa banyak-banyak pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesembuhan. Kepada yang tak kena, jangan rasa seronok pula, kan. Oh tak kena, oh keluar elok, pergi shopping, pergi supermarket, tak ada apa-apa pun kena apa semua. Allah kalau nak uji, dia boleh uji sekejap mata saja, dia boleh uji kita. So berhati-hati dan berjaga-jagalah, kerana COVID-19 itu benar. Kata setengah-setengah pihak, kan. COVID-19 itu benar, mati itu pun benar, kan. Jadi kita bukan takut mati, tetapi kita nak, kalau boleh, biarlah kita pergi dalam keadaan ramai yang boleh datang jenguk kita. Kita pun boleh bermaaf-maafan apa semua, kan, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Dan tidaklah seperti mana mereka yang kena COVID, kan. Kita nak jumpa pun tak boleh, kan. Kita boleh video call sahaja dan sebagainya. Jadi itu adalah kekangan lah. Jadi kalau boleh kita doa pada Allah Ta'ala agar kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sempat untuk meminta ampun pada Allah, meminta maaf kepada semua orang yang berada di sekeliling kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, saudara mara, anak-anak, isteri apa semua. Kita pergi dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Baik. Ada satu request permintaan tentang Masjidil Aqsa, kan. Jadi soalannya, Ustaz, tunjukkan
manakah Masjid Aqsa yang sebenar-benarnya Masjid Aqsa kan. Banyak sangat kan. Kalau tonton Google sekarang ni lepas tengok video saya ni, tonton Google, type situ kan Masjidil Aqsa, apa dia keluar kan. Sudah pastinya Google dia akan keluarkan gambar Masjidil Aqsa itu adalah ni lah kan, gambar warna kubah warna emas ni kan, ataupun kita sebut sebagai Qubatus Sakhra. Type Masjid Aqsa, dia keluar ini juga. Dia keluar ini. Jadi orang pun keliru. Ini ke Masjid Aqsa? Ke satu lagi tu yang belah depan apa semua kan. Jadi kalau Google, inilah dia Masjid Aqsa versi Google lah. Atau tuan boleh tengok Wikipedia apa semua. Saya print lah kan untuk tunjuk kepada tuan-tuan. Jadi itu yang ditandakan Masjid Aqsa. Kalau pengalaman saya lah tuan-tuan, kita pengalaman lah. Pengalaman saya pergi sendiri kan ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin ya. Di dinding-dinding sebelum kita nak masuk ke Masjid Aqsa ini banyak lorong-lorong. Tuan-tuan kalau ingat balik mana tuan-tuan pernah pergi ke Palestin, cuba bayangkan nak masuk ke Masjid Aqsa tu banyak dinding kan, banyak dinding, pintu gerbang sana, pintu gerbang sini, Zionist Gate, yang ni Lion Gate, yang ni David Gate, macam-macam gate ada. Semua pun gambar-gambar yang menunjukkan ke arah Masjid Aqsa apa semua sama juga kan. Gambarnya ditunjukkan kubah emas ni, Qubatus Sakhra ni, ataupun Dome of the Rock. Jadi orang pun muskil, ini ke Masjid Aqsa kan, kenapa tak tunjuk Masjid Aqsa betul-betul Masjid Aqsa, kenapa tunjuk gambar Dome of the Rock ni. Jadi kita nak merungkai lah kan tentang Masjidil Aqsa kan. Jadi gambar yang tunjukkan pada tuan-tuan tadi itu bukannya Masjid Aqsa, itu adalah Dome of the Rock ataupun Qubatus Sakhra. Disebut sebagai satu binaan yang berada dalam Masjidil Aqsa ya. Sama jugalah waktu saya bawa grup Al-Fadil Mudir Al-Muallim yang disegani grup Datuk Daud Cik Ngah. Jadi ini contoh gambar, kita bergambar depan Qubatus Sakhra. Tak ada masalah bergambar. Tapi ini bukan Masjidil Aqsa. Ini adalah Qubatus Sakhra, Dome of the Rock, satu binaan dalam Masjidil Aqsa. Al-Aqsa dia mana tuan-tuan? Kan? Ni dia. Al-Aqsa ni merangkumi keseluruhan ni. Kan? Keseluruhan tempat ni. Ni. Yang ada benteng ni kan. Ni semua adalah Al-Aqsa Asy-Syarif. Okay. Bangunan Aqsa yang Syarif. 144,000 meter persegi, itulah dia Masjidil Aqsa. Tempat yang mulia bagi umat Islam kerana inilah kiblat umat Islam yang pertama. Bangunan yang kedua dibina selepas mana Kaabah, dan merupakan masjid yang ketiga mulia di kalangan umat Islam kita lah. Sebab itulah apa yang berlaku pada bulan Mei yang lepas amat-amat menyayat hati, kerana tempat ini dahulunya memang tempat direbut oleh orang baik Yahudi. Perang salib berlaku di sini, runtuhnya ataupun terjadinya kejadian berdarah di Baitul Maqdis ni sejak dulu lagi, lama dah. Dan kita pun tak sangka lah bila mana bulan Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan, orang semua nak munajat, minta lah kalau boleh dapatkan keamanan, diberikan oleh Allah Ta'ala keamanan untuk mereka apa semua bermunajat. Tiba-tiba datang polis tembak-tembak begitu kan. Jadi memang kurang ajar lah kan, memang kurang ajar. Jadi tak apalah, kita nak bahas benda tu, kita dah bahas pada kesempatan yang lalu. Yang ini kita tunjukkan lokasi aja kan, Masjid Aqsa ya. Tadi pada dia itu adalah satu binaan. Ini semua adalah Masjid Aqsa. Padanya ada Qubatus Sakhra dan juga ada Masjid Al-Qibli kan. Mana? Ni dia. Masjid Al-Qibli. Ni kalau saya zoom kan besar, Masjid Al-Qibli ni dia. Kan Masjid Qibli ataupun Masjid Kiblat lah nama pun, kiblat pertama umat Islam. Maka ini adalah Masjid Qibli dalam perkarangan Masjidil Aqsa. Begitu. Ya. Jadi ini kalau biasanya umat Islam, orang laki-laki lah akan masuk sini dan sembahyang. Kalau orang perempuan dia masuk Dome of the Rock tadilah kan. Disebut sebagai Masjid An-Nisa. Ada Masjid An-Nisa ataupun masjid perempuan, kerana di sini juga adalah tempat di mana orang perempuan sembahyang, bersolat dan sebagainya. Waktu solat fardu apa semua, lelaki sini
perempuan sembahyang kat sini. Apa signifikannya Dome of the Rock ni sampai dinamakan nama pun Dome of the Rock, satu kubah untuk batu. Apa yang ada bawah Dome of the Rock ni, kan? Kalau kita lihat Dome of the Rock ni, tuan-tuan boleh tengok gambar ni. Ni adalah dalam Dome of the Rock. Ni dia. Ni ada mimbar, kan? Ada tempat untuk berkhutbah juga. Kan? Ni adalah Dome of the Rock, ada atas lah. Ni sebahagian saya ambil gambar. Ni lah dalam Dome of the Rock tu. Kan? Dalam Dome of the Rock beginilah rupanya. Dan di dalamnya ada satu, ni adalah tugas kami dulu, Mr. Faisal. Ada satu anak tangga turun ke bawah. Dan ni ada satu anak tangga turun ke bawah. Apa ada bawahnya? Ada tempat sembahyang. Kan, tu nampak orang sembahyang. Kan nama je musola untuk perempuan, laki perempuan belasah je masuk kan. Lah, perempuan kat belakang, laki kat depan gitu. Ni batunya. Dikatakan batu inilah dipercayai bahawa ketika mana Nabi nak naik Mi'raj untuk ke Sidratul Muntaha, ini batu nak ikut Nabi naik. Persoalannya, betul ke batu ni terapung, kan? Ini persoalannya. Kalau mengikut Mr. Faisal ni dia, ni orang ni tu, tugas kami, Mr. Faisal, dan juga beberapa tugas-tugas yang lain, ia adalah satu mitos semata-mata. Dia kata tak ada istilah batu terapung apa semua. Ada satu dalam Google juga kalau ada batu terapung apa semua tu, itu mitos. Itu semua benda editing daripada Photoshop semata-mata. Tak ada istilah batu ni terapung naik. Itu teori yang dibawa oleh dia. Dan kita lihat tidak ada satu pun yang menunjukkan bukti bahawa batu ni memang terapung. Cuma kenapa ditutup oleh Malik bin Marwan, ni adalah orang yang bertanggungjawab membuat Dome of the Rock ini. Ada beberapa sebab. Yang pertamanya, tempat ini Nabi pernah pijak untuk menuju ke Mi'raj. Itu saja. Kalau tempat ni mulia, maka dibuatkan satu masjid. Biasalah, kan, orang kita ni mana-mana tempat yang mulia, yang mana Rasulullah pernah datang apa semua, dijadikan satu masjid simbolik kepada Nabi pernah datang. Macam kat Mekah kita ada Masjid Hudaibiyah. Kenapa ada masjid tu dibuat di situ? Kerana di situlah tempat Bai'atul Ridwan, kan? Perjanjian Ridwan berlaku, dan juga di mana di situlah titik mulanya kepada pembukaan kota Mekah. Maka dibuat satu masjid. Mengapa Masjid Tanaim itu dibina? Kerana di situlah tempat Aisyah datang diarahkan oleh Nabi untuk berniat haji setelah mana dia suci daripada haidnya. Jadi tempat-tempat mulia dia orang banyak buat masjid. Jadi samalah dengan Palestin ni pun. Ni Dome of the Rock ni tempat dikatakan Nabi pijak untuk naik ke Mi'raj, maka tempat tu mulia, maka dia buat satu masjid binaan. Itu saja, ya. Jadi yang keduanya, ada yang mengatakan bahawa mereka tak nak bina apa-apa binaan atas batu ni. Jadi dia orang nak tunjukkan bahawa inilah dia bukti batu yang Nabi pijak, kan, Nabi naik Mi'raj apa semua. Jadi dia orang tutup aja batu tu supaya tidak terhalang daripada panas matahari, daripada hujan panas dan sebagainya, rosak nanti. Jadi ini satu monumen yang penting untuk dijaga itu, kan. Tapi saya pun muskil, kan, sebab kalau kita lihat tuan-tuan kalau masuk bawah ni besar lagi. Ni saya contoh ambil gambar aja. Tuan-tuan kalau masuk bawah ni boleh masuk. Atas ni batu, kan, batu. Keliling ni ada satu simen lah, simen. Seolah-olah macam binaan simen itu memegang batu tu, kan, seolah-olah. Jadi adakah bukti betul batu ni memang terangkat? Jadi diorang ni tak nak jadi satu bid'ah ke apa semua. Diorang menyembah batu ni apa semua. Jadi kerajaan dia telah tutup simen. Jadi nampak macam satu floor, kan, satu tingkat gitu. Tak nampak lah macam batu tu terapung, sebab dah dipegang oleh batu simen apa semua. Wallahualam, boleh juga saja satu teori yang mungkin. Jadi tidak ada satu bukti yang menunjukkan bahawa terapungnya ia ataupun bagaimana keadaannya. Jadi inilah contoh di mana mereka solat di bawah batu itulah. Jadi sebagai umat Islam, kita yakin dan percaya bahawa ini semua makhluk Allah, tidak ada kuasa melainkan Allah Ta'ala jugalah yang memerintahkan. Kalau dia nak terapung, apa masalahnya, kan? Allah suruh kau terapung lah dia, kan? Jadi kita bergantung semuanya pada Allah Subhanahu Ta'ala, bukannya pada kekuasaan makhluk. Ini semua makhluk semata-mata. Yang penting semayang, kan? Ini sibuk duk kerja batu apa semua, semayang hidup, kan? Jadi ni tadi pintu masuk tadi, pintu masuk menuju ke bawahnya lah.
Ya, ni batu tadi. Baik. Kemudian Masjid Qibli. Kan Masjid Qibli tadi yang inilah, yang ni Masjid Qibli ni. Atas dia beginilah. Ni permukaan ni nampak satu binaan gitu je. Tapi di bawah ini, lantai ni di bawahnya berlubang-lubang tuan-tuan. Kan tuan-tuan yang pernah pergi tahulah. Jadi ada satu lubang masuk. Inilah dia di bawah lantai tadi tu. Lantai tu inilah dia, bawah dia. Bawah tanah. Kan bawah tanah. Dikorek punya besar. Tuan-tuan boleh terbayangkan. Nampak tu orang tu berjalan. Jemaah saja berjalan. Besar kan. Satu tu bila turun tangga, woi lapang, masya-Allah, mata manjang. Mata jauh nun, mata melihat jauh kan. Kemudian belah tepi ujung tu ada satu lagi tu tangga turun. Turun lagi satu floor lagi di bawah. Kan. Memang besar lah lubang ni di bawahnya. Boleh menempatkan hampir 50 ke 60 ribu jemaah pada satu masa. Kan? Kemudian di bawahnya lagi ada lagi lubang. Ni contoh gambar. Saya taklah nak print semua gambar kan. Jadi ini kurang lebih lah. Bayangkan tuan-tuan boleh bayangkan di bawahnya ada lagi kan lubang apa semua. Dan di bawahnya jugalah terdapat biliknya Siti Maryam. Inilah bilik Siti Maryam. Ni adalah pintu besi, nampak ni pintu besi. Dan itu tingkap. Kan? Tingkap ni boleh kelihatan dalam peta yang besar ni lah. Akan ada satu tingkap kecil. Kan ni dia tingkapnya. Ni ya. Tu. Tak berapa nampak lah dekat dalam video kan. Tadi apa? Siapa yang nak gambar-gambar nanti boleh PM saya. Kan. Ya, ni gambarnya. Tempat dari saya tunjuk kan. Inilah dia bilik, dikatakan bilik Siti Maryam. Didatangi oleh malaikat Jibril AS yang mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya engkau akan dikurniakan anak. Macam mana aku nak ada anak, kata Maryam, aku tak kahwin lagi. Sesungguhnya adalah itu semua adalah kehendak Tuhanmu. Tuhanmu berkuasa atas segala sesuatu. Inilah dia biliknya. Maka ditutup dengan pintu besi. Tak ada boleh orang masuk lah ya. Jadi ini bilik terletak di bawah Masjid Qibli tadi ya. Ya, baik. Tadi tuan-tuan boleh bayangkan memang besar, luas betul di bawah Masjid Aqsa ni. Dan di bawahnya tempat orang Yahudi duk gali-gali apa semua sekarang ni. Dikatakan dulu bawah ni adalah tempat Haikal Sulaiman Kuil ataupun Temple of Solomon kan. Ada banyak kitab-kitab sihir apa semua di bawah inilah. Di bawah lagi ni. Kan. Dan bila roboh je Masjid Aqsa ni, dia orang nak bangunkan Synagogue of Jews kan, menunjukkan bahawa kekuasaan Yahudi. Dan ketika itu kalau berlaku, sudah pastilah dekat betul dengan hari kiamat. Baik, Masjid Qibli tadi ni adalah pintu masuk masjid. Ni Masjid Qibli ya. Tadi tu. Kalau orang kata Masjid Aqsa, dia orang yakinlah bahawa ini, dia orang tunjukkan gambar yang betul yang ni lah. Tapi ni adalah Masjid Qibli. Tapi boleh lah kita katakan sebagai Masjid Qibli ni dalam kawasan Masjidil Aqsa juga. Ya. Inilah tempat yang berlakunya pencerobohan hari tu, yang ada video yang viral apa semua tu, Yahudi masuk pakai gas pemedih mata kan, lepas tu tembak-tembak umat Islam berlindung di sini, tidur-tidur apa semua. Inilah bentuknya dan sebagainya. Jadi kita rasa bila saya pegang pintu ni, bila saya pegang, kita rasa pejam mata, kita merasai bagaimana susah payahnya mereka umat Islam di sana ni untuk struggle kehidupan menentang Yahudi apa semua. Kita di Malaysia ni tuan-tuan aman, makmur, aman, sejahtera, makmur, bahagia, berdaulat dan mulia, gagah dan perkasa. Kan kita di Malaysia ni, ya Allah, apa yang kurang tuan-tuan kan, semua ada. Nak makan boleh makan, hari ni makan Foodpanda apa sampai apa semua. Demo ni jenuh nak mikir kan, nak beli makan apa semua. Islam macam dia isolated, dia macam dipinggirkan apa semua. Jadi begitulah nasib orang Islam kita di sana. Maka tuan-tuan boleh bayanglah kalau kita sebagai pelancong yang nak masuk ke bumi Palestin ini, kami ni yang datang satu bas nak masuk, terpaksa kena parking tepi dulu kan. Dia arahan daripada Yahudi ni, sebab yang jaga pun semua askar-askar Yahudi ni. Yang lalu bas semuanya, yang China lepas, yang Amerika pun lepas, Britain pun lepas. Nampak kan? Dia pun berada di negara mana ada dia punya flag dekat depan cermin bas. Semua yang bukan Islam, kafir apa semua dapat lepas masuk. Kita umat Islam duduk kat tepi tu conggok tepi. Tunggu sampai arahan dia bila bagi masuk, masuk. 2 jam tuan.
2 jam tunggu dalam bah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidur-tidur apa semua. Sampailah dia bagi izin masuk, barulah kita masuk. Begitu sekali, diorang saja nak bagi susah kat kita ni. Itu yang dikatakan oleh Mr. Sulaiman je lah, yang tugas kami ni. Kan, bila dah masuk tu, check, scan segala jam tangan, segala apa kat badan ni, semua kena scan. Kan, takut ada bom apa semua. Dengan, nampak pintu besi ni lah. Ni, saya ambil senyap-senyap ni. Kan, pintu besi ni. Ada 7 lapis tuan-tuan. 7 lapis pintu besi ni. Satu checkpoint. Ini saya ambil gambar ni sebab apa? Sebab satu jemaah saya tertinggal. Dia bukan tertinggal, dia ditahan di belakang. Saya, jemaah kita dah keluar apa semua, dengan Datuk Daud apa semua dah keluar. Tinggallah 3-4 orang lagi. Jadi saya tengok clear ni, semua jemaah majoriti dah keluar, nak ambil beg apa semua. Saya pun nak keluar lah. Tengok jemaah saya seorang yang agak tua tertinggal. Dia ditahan. Pasport dia pegang. Kan, bila tanya kenapa saya tahan apa semua, please don't ask me a big question. You just sit down over there. Kata pegawai. Inilah Israel tu kan. Jadi saya pun nasib baik, saya lepas baru satu pintu besi. Tunggu sampailah Tuan Haji terlepas, baru saya pun saya jadi orang yang akhir sekali keluar lah kan. Saya minta Atok tolong uruskan beg kat depan apa semua, ambil semua beg-beg Andalusia yang kecil apa semua, masuk dalam bas lah, jumpa siap-siap dengan tour guide kita, stay dalam bas. Jadi saya nak uruskan jemaah sampai semua berjaya keluar. Ni lah, nak masuk 7 pintu besi, nak keluar 1 pintu besi pun tak ada, sila keluar. Tak ada apa, terus keluar je kan. Terus daripada masuk tu, beg apa semua, dia bagi satu entry pass biru dengan merah. Masa biru tu kita pegang. Bila nak keluar nanti bagi yang merah pula apa semua. Keluar gitu je. Satu pintu besi pun tak ada. Nak keluar laju je kan. Tapi nak masuk negara dia, Masya Allah kan. Itu dia 7 pintu besi. Allah, inilah dia antaranya lah kan. Kemudian termasuk jugalah binaan, saya kata tadi ni, semua binaan-binaan ni termasuklah tempat di mana orang Yahudi buat dinding ratapan ni kan. Dinding ratapan ni, ini juga termasuklah dalam Masjid Aqsa keseluruhannya kan. Bagi diorang ini dinding mulia kan. Ini dinding ni mulia, sacred wall kan. Diorang ni duk gitu-gitu depan dinding tersebut lah kan. Dan di sini nampak ada satu tempat diorang korek, ada orang masuk bawah apa semua, entah apa benda diorang nak gali tak tahulah. Tapi ini adalah punca kepada akan datang mungkin roboh, wallahu alam. Masjid Aqsa ni selagi mana Allah kata tegak-tegaklah dia. Kalau Allah kata robohlah dia kan. Jadi inilah dia, termasuk jugalah Masjidil Aqsa kan. Ni semua ni kawasan-kawasan ni. Dan akhir sekali saya tunjuk kepada tuan-tuan yang Batu Sakhra tadi kan. Inilah Batu Sakhra. Dinding ni dinding yang putih ni. Ni saya ada satu zoom gambar tempat di mana ada seorang pemuda syahid ditembak oleh Zionis. Lekuk tu tuan. Dinding marmar itu lekuk, ditembak pemuda tu, tembus ke dinding, terpeciklah darah apa semua, syahidlah pemuda tersebut. Dan ini ada kesan tembakan ya kan. Jadi bila kita lihat banyak tobek-tobek apa semua ni, semua adalah bekas senjata, peluru-peluru yang ditembak oleh Zionis kepada umat Islam di sana. Jadi inilah dia tuan-tuan, kurang lebih penerangan tentang Masjidil Aqsa, kawasan dia. Dan banyak lagi tempat-tempat lain saya taklah tunjuk semua, tapi kurang lebihlah pemahaman kita bahawa Masjid Aqsa tu, semua yang ada dalam wall itu, Aqsa termasuklah pohon-pohon zaitun apa semua tu ada dalam pekarangan Masjid Aqsa, komplek Masjid Aqsa. Dan juga Masjid Al-Qibli tadi, yang kita tahulah bahawa kubah warna hijau pudar gitu, Masjid Al-Qibli. Yang Batu Sakhra itu adalah Dome of the Rock. Ya, dia adalah satu masjid dalam Masjid Al-Aqsa. Baik, itu saja penerangan untuk soal jawab Ustaz Saifullah Nasir. Jadi insya-Allah mudah-mudahan berguna informasi ini untuk saya dan juga tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita doakan agar Allah Taala memberikan kejayaan kepada umat Islam di sana. Segala ada apa-apa bantuan yang dihulurkan oleh pihak-pihak NGO dan sebagainya, pihak kerajaan kita yang menguruskan bantuan kepada rakyat Palestin, jom sama-sama kita sertai kan. Sumbanglah tuan-tuan kan, 100, 200 apa semua duit kita. Mudah-mudahan itu semua sebagai satu bekalan untuk kita di akhirat besok. Kita semangat dia kan, semangat yo serupang pun tak bagi kan, marah Yahudi kan, serupang pun tak bagi kan. Dia orang sana bila mana berlaku baru-baru ni bulan Mei,
rumah roboh, hancur, dibedil oleh Zionis apa semua. Mereka perlukan duit untuk membangunkan balik kehidupan. Tak cukup sekadar kita marah, maka kita bantulah juga dengan keuangan dan juga doa. Mudah-mudahan doa kita, bantuan kita itu sampai kepada mereka. Kepada tuan-tuan yang ingin menyumbang, jangan lupa boleh menghubungi saya. InsyaAllah kita sama-sama boleh bantu untuk menghulurkan bantuan ke Palestin, insyaAllah. Mudah-mudahan amal jariah kita ini dinilai oleh Allah SWT di hari akhir nanti. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.